Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam di alam maya. Apa khabar Puan Syarifah Hafifah, Saudara Yaumon, Saudara Azima Osman, teman-teman, Saudara Abdul Rahman hadir. Terima kasih. Teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam minggu ini, Saudara Tuan Haji Osman, apa khabar anda semua? Tuan Haji Zaini, itu juga dengan Saudara Zamari Asi. Terima kasih sahabat malam menemani saya. Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Begitu juga Saudara Muhammad Kapili, Salam Madani, Saudara Yaya Armin, Saudara Nonim, tak ada nama. Saudara Ahmad Mab, Anak Ani Abdullah, Saudara Muhammad Faridun Tukiman. Saudara Abu Ahmad, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Saudara Syukur Jamil, Ambil ikhlas katanya. Saudara Aisyah Azhar Ismail, Bakar Ahmad, Saudara Ramzul, Saudara Rosmini dari Pontian, Rosini Koringot daripada Sarawak, Puan Hamidah Kamat, Salam Perjuangan, Jebat Pembela dari Kulim hadir, terima kasih. Hani Abdullah, Saudara Syah Ibrahim, Saudara Yusof Awang. Itu juga Saudara Tuan Haji Osman, Saudara Yahya Armin, Madam K, Saudara Abu Seman Hashim, Saudara AJ Anwar, Saudara Ben, Datuk Ali Cik Mara, apa khabar tu? Moga sihat walafiat ya. Saudara Ismail, baru lepas hujan katanya. Di mana tu Saudara Ismail? Saudara Pak Chu, salam dari Langkap. Hujan di Langkap, berhati-hati saudara, musim hujan dah datang ni saudara. Saudara Rashid Mustafa, Saudara Ramzul, itu juga Saudara Said, Saudara Fiz, Saudara Alim, Saudara Osman Kamil dari Tanjung Karang, hujan di sana. Saudara Muhammad Ali Tampin hadir. Saudara Raja Rosli, Raja Sulung, apa khabar aku? Moga sihat. Saudara Abu Samah dari Puchong 2 hadir. Fazilah Awang dari Pulau Pinang. Saudara Tengku As, apa khabar aku? Moga sihat aku. Saudara Perlis hadir, terima kasih. Rubidin, Saudara Muhammad Asri D dari Kuantan, Saudara Jebat Pembela, Saudara Ahmad Arzimi, Saudara Cik Nolia, apa khabar? Saudara Wang Yusof, Saudara Tony, begitu juga Maimun, Mian, Saudara Bubah Adinas, apa khabar? Saudara Ahmad Azami dari Tumpat, Kelantan. Syarani Salamah dari Sri Iskandar, Syarani Salmah dari Iskandar. Faizal Acoy, Saudara Nur Aili dari Pulau Pinang. Saudara Ramli Karim daripada Keluang, Saudara Arif Ghani, Saudara Zek Zul, apa khabar sahabat? Saudara Muhammad Harmi, moga sihat ni, daripada Shah Alam ya. Saudara Ramzul dari Saudara Elias Muhammad, Saudara Bahai Muhammad Abidin. Begitu juga Saudara Jasni Arif, Saudara Syuhaimi, Saudara Zaidar Abu Yazid, Saudara Mahi Join, gitu juga Saudara Shellout, Saudara Abdul Rahman, Saudara Awang Yusof, Jasni Arif, Azila Hashim. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Kita teruskan pencerahan ini saudara. Malam ini, hari ini hari Sabtu, malam minggu saudara. Mana yang tak ada buat apa tu, marilah kita melabur seketika dalam bicara hati. Lama kita tak bercerita, tak bersembang tentang apa yang berlaku di negara kita ni saudara. Tapi saya saban malam hadir untuk memberi pencerahan sedikit sekadar apa yang saya tahu saudara. Hari ini tanggal 28 Oktober yang merupakan hari yang ke-1319. Sudah 1319 hari virus tersebut masih berlegar di bumi kita ini. Saudara Puan Norma Abu Bakar katanya di Kajang hujan renyai-nyai. Saudara Mahasan Harun dari Bukit Jalil, Saudara Ramzul Kulim hujan. Muhammad Rafi'i Ahmad, apa khabar? Salam Madani, salam dari mana PTG Pematang PTG SMP. Tak tahu saya di mana tu. Saudara Jasni Arif, Puan Aminah, Saudara Anwar Hussein dan teman-teman yang lain saudara. Malam ini kita cerita sedikitlah, minta maaf saudara. Mohon keizinan untuk saya memberi pencerahan dalam segmen e-commerce. E-commerce ni saudara adalah untuk mewawarkan produk. Kalau anda mempunyai produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 0113304141 bagi membolehkan saya memberi pencerahan tentang produk anda. Sama-sama kita berniaga saudara. Al-Azhar dia berniaga aroman setangi bakur dan juga minyak wangi daripada tanah Arab, di mana dihasilkan dari pati kayu gaharu.
Andainya anda tak dapat menghubungi Al-Zahar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa Siti Farehah dengan dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, kalau mahu buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, grade A yang terbaik, cherry, anggur dan pelbagai buah, saudara. Dan harganya lebih murah daripada harga di pasar. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buah tersebut terus dihantar ke rumah anda. Ini untuk teman-teman di Lembah Kelang, saudara. Saudara Hanafi, terima kasih. Saudara Muhammad Syani, begitu juga Din Belly, saudara. Dan jangan lupa, ini kegemaran saya, iaitu Popiah Sira Lady Maria. Rangup pedas manis. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Terima kasih saudara. Saudara Mazlan Khalid, apa khabar? Itulah sedikit pencerahan dalam segmen e-commerce. Kita masuk dalam segmen naluri kehidupan, saudara. Sekali lagi saya perlu menjelaskan, saya bukanlah da'i, saya bukan juga seorang ustaz yang bertauliah untuk bercakap soal agama. Apa yang saya lakukan bila teman-teman mengirim kepada saya cerita-cerita ataupun pengetahuan-pengetahuan yang menyangkupi soal keagamaan, soal kehidupan kita, jadi saya rasa sesuai kita santuni untuk perkongsian kita bersama, ya, Cik Alif. Cik Alif daripada Kelab Sultan Selangor, tim demi Datuk Najib. Sekarang ni di Kawan Baru, sekarang ni saat ini teman-teman yang mendukung dan mengharapkan agar pembebasan Datuk Seri Najib dapat dilakukan segera, mereka berkumpul di Kelab Sultan Sulaiman di Kampung Baru, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana menurut daripada Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar, saudara, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim adalah bersaudara dan terhadap sesama Muslim. Ia tidak boleh menginaya dan tidak akan membiarkan temannya itu, saudaranya itu diinaya oleh orang lain. Sesiapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Siapa yang melapangkan kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari kiamat nanti. Dan siapa yang menutup aib seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari pembalasan nanti. Ini Sahih Bukhari, saudara, yang ke-2310 dari Ibnu Qatir. Status ini adalah hadis sahih. Jadi pengajarannya, saudara, setiap Muslim itu adalah bersaudara bersama dengan Muslim yang lain, walaupun di mana mereka berada. Sebagai seorang Muslim, adalah menjadi kewajipan kepada kita untuk menjaga hak orang Islam yang lain. Antaranya, kita tidak boleh berlaku zalim atau menginaya ke atas orang Islam yang lain. Dan kita tak boleh membiarkan orang Islam yang lain dizalimi. Sebagaimana yang berlaku di Palestin, kita tak boleh membiarkan, perlu kita suarakan. Kalau kita tak mampu berperang, kita berperang dengan suara kita saja. Kerana dalam isu seperti bagaimana di Palestin dan pembebasan Masjid Al-Aqsa, saudara, adalah menjadi tanggungjawab setiap Muslim untuk tidak membiarkan kezaliman berterusan. Kerana itu menjadi kewajipan kita membantu mereka. Paling tidak, kalau tak ada dengan wang ringgit, dengan doa. Kita solat, kita mohon pada Allah SWT supaya membantu saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin yang sedang dibantai oleh kumpulan paling laknat, itu kumpulan Zionis, saudara. Orang Islam yang melapangkan kesempitan orang lain di dunia, maka Allah akan melapangkan dan mempermudahkan kehidupannya di hari kiamat nanti, saudara. Sebab itulah menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim menutup aib atau keburukan saudara Muslim yang lain. Kerana orang yang menutup kekurangan ataupun aib atau keburukan sahabatnya semasa dunia, nescaya Allah akan menutup aib dan kekurangannya semasa di akhirat nanti. Ya, saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekadar pinjam-pinjaman. Tak lama pun, saudara, kemudian kita akan kembali pada penciptanya. Itulah hukum dalam kehidupan kita, saudara. Kita sambung dengan mutara kata, saudara. Dalam mutara kata ini, teman kita berkirim, dia kata, terlihat baik di depan orang, belum tentu kita dilihat baik dari pandangan Allah. Terlihat alim di pandangan manusia, belum pasti kita di pandangan Allah.
Jadi semoga kita adalah insan yang baik di pandangan Allah dan manusia. Pesan pada hati saya, tak semua orang sukakan kita. Pesan pada hati kita, tidak semua orang sukakan kita. Dan tak semua orang ikhlas solat kita. Begitu juga tak semua orang jujur dengan kita. Kerana manusia itu sentiasa berubah-ubah sikapnya. Ingat saudara, terima kasih pada teman yang menghantar kiriman dalam segmen Mutiara Kata. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara supaya janganlah dibelanjakan wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang negara boleh muflis seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had. Ya, saudara Raja Putih, saudara Alif, saudara Muhammad Razi Muhammad, Waalaikumsalam. Saudara Azmi Nordin daripada Bagan Datuk Perak, Puan Salmiah Ahmad. Salam satu Malaysia katanya. Saudara Joka Karim, Ihun dan Jaka, saudara. Saya harus mengingatkan teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel. Saya tak marah dan saya tidak menghalang. Tetapi anda harus bertanggungjawab, saudara, atas setiap apa suntingan yang anda lakukan. Ya, saudara Zari dari Pasir Mas Kelantan, bagi saya, anda nak sunting, suntinglah. Tetapi anda bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan anda yang anda masukkan dalam channel. Saya tengok banyak jugalah suntingan-suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Terpulang pada anda. Dan kena ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya satu, adalah untuk sekadar memberi informasi kepada warga cinta damai yang dahagakan informasi. Apabila saya memberi pandangan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Bila anda tak bersetuju, anda nak menghantar kiriman, boleh, tak ada masalah. Saya akan santuni anda. Asalkan anda menggunakan bahasa-bahasa yang harmonis. Tak itu Tuan Raja, Puan Raja, comel-comel. Kita mesti gunakan bahasa yang harmonis sebab kita ada adab dan budaya kita. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Saya ingin mengulangi juga, saudara. Mungkin anda marah pada saya, mungkin anda tak setuju, tapi perlu saya ulangi bahawa kita sebagai rakyat di negara ini yang harus setia pada negara ini, kita mesti berpegang pada prinsip 5 rukun negara, saudara. Dulu kat sekolah, kita baca tiap-tiap hari. Jadi saya akan berusaha untuk membaca 5 rukun negara ini setiap hari supaya saling ingat mengingati dan kita menghayatinya. Itu pertama sekali adalah kepercayaan kepada Tuhan. Setiap warga negara kita ini mesti percaya adanya Tuhan. Soal agama apa anutan anda itu persoalan lain. Tapi anda mesti percaya pada Tuhan. Yang kedua, ini paling penting saya, kesetiaan kepada raja dan negara. Kita harus setia kepada raja kita harus setia pada negara kita. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Jangan sesekali kita mempertikaikan perlembagaan negara kita ini kerana bentuknya, sifatnya adalah luhur. Keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Jangan kita melanggar undang-undang saya kerana undang-undang ini digarap di Parlimen dan disetujui oleh Duli Yang Mulia Tuan Agong, Raja-Raja Melayu. Jadi berdaulatlah undang-undang kita. Sebab itu dikatakan kedaulatan undang-undang. Dan akhirnya kesopanan dan kesusilaan. Warga cinta damai, sopan dan susila bentuk bahasanya, saudara. Baik, saudara, saya ingin menyantuni keluhan. Ini keluhan, saudara, daripada Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia, PVATM, di Melaka yang menggesa kerajaan untuk segeralah melaksanakan penyelarasan pencen kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Kita dah mendengar dalam bajet yang diumumkan oleh Yang Amat-Amat Perdana Menteri bahawa pencen Angkatan Tentera juga, yang mana tak ada pencen pun dapat bantuan RM1,000. Tapi itu tidak mencukupi selagi penyelarasan pencen mereka perlu dilakukan. Sebab itulah menurut Presidennya Datuk Seri Muhammad Fazil Syafiee, isu tersebut perlulah ditangani segera kerana sudah lebih 10 tahun ianya disuarakan oleh warga veteran Angkatan Tentera. Kerana sehingga saat ini belum ada nampaknya penyelesaian. Tok Mat, kena fikirkan segera mungkin bagaimana penyelarasan pencen warga veteran tentera ini
perlulah dilakukan. Kerana menurut Datuk Muhammad Fazil, pihaknya turut menyokong tindakan pertubuhan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Pusat yang mahu menghantar memorandum kepada Duli Yang Mulia Tuan Agong menuntut penyelarasan pencen veteran itu dipercepatkan. Kerana kesianlah saudara, kalaulah mereka tu pencen contohnya paling rendahnya diterima anggota sekitar RM1,000 ataupun RM1,900, apalah yang dapat lakukan. Saya haraplah agar pimpinan negara khususnya pemimpin-pemimpin di Kementerian Pertahanan, di MINDEF dapat melihat persoalan ini secara tuntas, saudara. Sebab saya juga terkesan apabila Gubernur Bank Negara dia mengatakan, itu Datuk Abdul Rashid Ghafur, dia kata bahawa saat ini saudara, hampir separuh rakyat Malaysia kita ini tidak mempunyai peruntukan kewangan untuk kecemasan. Separuh daripada rakyat Malaysia. Kalau 36 juta rakyat kita, mana gertinya hampir 18 juta rakyat kita tidak mempunyai penyediaan atau persediaan sekitar sekurang-kurangnya RM1,000 untuk menangani situasi zaman kecemasan. Menurut kaji selidik, rangkuman dan keupayaan kewangan yang diadakan setiap 3 tahun sejak 2015 mendapati 1 daripada 3 rakyat negara ini mereka tidak minat mengambil tahu mengenai insurans dan juga takaful. Jadi 1/3 saudara, dan separuh tidak mempunyai kewangan yang cukup untuk menangani jika berlaku saat-saat kecemasan. Sebab itu orang tua dulu kata kena bersimpan untuk saat-saat kecemasan. Kerana statistik Agensi Konseling dan Pengurusan Kredit AKPK menunjukkan ramai yang terpaksa berhutang apabila mereka memerlukan wang di saat menghadapi kecemasan. Demikian menurut Gubernur Bank Negara Datuk Abdul Rashid, yang agak menzahirkan kegusaran bagaimana rakyat kita mahu menangani persoalan di saat-saat kecemasan kalau wang di saku, wang simpanan tidak sampai pun RM1,000. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu saya bersetuju pandangan yang Muhammad Al-Sisi Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim semalam beliau menekankan bahawa kefahaman tentang ilmu perlulah menjadi teras dalam membangunkan Malaysia Madani dan menegakkan syiar Islam. Ilmu itu juga kena ada simpanan, ilmu ekonomi perlu ada juga. Jadi tak kira siapalah, kata Datuk Seri Ibrahim, semua harus ada kefahaman asas tentang Islam. Selain itu, sebab dalam Islam saya digalakkan umatnya untuk berjimat cermat. Jadi menurut Perdana Menteri, untuk menyelamatkan diri dan keluarga, kita harus mempunyai kefahaman tentang Islam. Begitu juga untuk mengelakkan daripada menjadi alat atau mangsa kefahaman yang mungkin mengelirukan. Sebab Datuk Seri Ibrahim menjadikan Seri Perdana, saudara, kediaman resmi Perdana Menteri adalah tempat untuk sebagai pusat ilmu. Walaupun tidak setiap minggu, tapi sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 minggu akan diundang pencara-pencara, pakar-pakar agama Islam untuk berkongsi maklumat, berkongsi ilmu pengetahuan. Ini adalah satu kelainan yang dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri dalam menangani dan juga mewujudkan masyarakat madani. Ini Seri Perdana dijadikan pusat tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat ataupun hari Jumaat malam Sabtu. Diadakan sesi ceramah, solat beramai-ramai, dan pakar-pakar dari dalam negeri dan luar negara diundang untuk memberi tazkirah berhubung tentang kefahaman Islam. Berbezalah dengan Perdana Menteri dulu, saudara. Apabila kediaman resmi hanya digunakan untuk sesi resepsi, makan-makan. Yang ini tidak, saudara. Warga yang beragama Islam diundang untuk hadir ke Seri Perdana mendengar sesi ceramah. Itu satu yang baik, saudara. Dalam saat-saat begitu, saudara, saya ingin menangani tulisan saudara Syarif Musa, itu Ketua UMNO Lahad Datu. Saya agak terkesan juga, saudara, kerana dalam tulisannya yang dikirim pada saya, dia memohon agar kerajaan negeri itu di Sabah supaya mendengarlah keluhan rakyat Lahad Datu. Saudara, apa yang berlaku sekarang ini di sebuah pangsapuri, saudara, pangsapuri Mutiara Kasih di Lahad Datu. Kawasan pangsapuri itu memerlukan air. Rupanya tak ada air sekian lama, saudara. Jadi dalam keluhannya dia kata, apakah kami rakyat Lahad Datu
perlu dilihat, tidak memerlukan air sebagaimana kawasan-kawasan yang lain. Memang kita ketahui di Sabah antara masalah paling besar adalah masalah air. Tapi yang sekarang ni yang begitu mendesak adalah di persekitaran kawasan Pangsapuri Mutiara Kasih di Alat Datu. Menurut sahabat saya, Saudara Syarif Musa, dia kata pejabat UMNO bahagian Alat Datu, bila selaku ketua bahagian, tidak mempunyai kuasa untuk menyelesaikan masalah air. Ia adalah kuasanya terletak pada kerajaan negeri. Jadi pejabat UMNO bahagian Alat Datu hanya sekadar boleh membantu menyediakan memberi air mineral dan juga mungkin sedikit sumbangan untuk wang. Tapi untuk menyediakan perkhidmatan air itu terpulang pada kerajaan negeri. Betul tu saudara. Jadi soalnya sampai bilakah masalah rakyat di Pangsapuri itu akan berakhir? Artinya lama sangatlah mereka tidak mendapat bekalan air yang sewajarnya. Ya, saudara. Sebab itu beliau memohon agar kerajaan negeri mengambil berat soal masalah air masyarakat di Pangsapuri Mutiara Kasih di Lahad Datu, saudara. Katanya kami pun manusia juga. Dan wajar dan wajib diambil perhatian oleh kerajaan. Kami perlukan air untuk memasak. Kami perlukan air untuk mandi. Kami perlukan air untuk bersolat. Kami perlukan air untuk minum. Kami perlukan air untuk bersuci. Dan kami perlukan air untuk mencuci pakaian. Jangan sampai warga yang tinggal di kawasan Mutiara Kasih, Pangsapuri Mutiara Kasih kekeringan. Saya yakin mungkin lama sangatlah. Dan saya haraplah pegawai-pegawai bahagian kemajuan luar bandar sila perhatikan persoalan ini. Saya bersimpati kerana kalau tidak mungkin dah lama lah saudara. Mungkin sudah lama persoalan ini yang tidak ditangani secara tuntas. Memang saya tahu di Sabah antara persoalan yang paling mendesak adalah untuk mendapat keperluan air. Sebab itu kerajaan pusat bersedia untuk mengantar berbilion ringgit saudara, tapi kadang-kadang bagi kontrak tak kesampaian. Saya haraplah Datuk Seri Ajiji, Yang Berhormat Seri Ajiji selaku Ketua Menteri Sabah dapat melihat persoalan air rakyat yang begitu mendesak di Sabah, saudara. Saudara, untuk teman-teman yang suka, kadang-kadang mereka yang gatal tangan ataupun yang suka bercerita ataupun membuat kiriman dalam media sosial, saya ingin mengingatkan supaya anda lebih berhati-hati. Kadang-kadang kita mendapat kiriman daripada teman. Secara cerita itu, cerita ini, kita pun ambil, kita repost ataupun kita berkongsi dengan orang lain. Di bawah Akta Komunikasi dan Digital juga satu kesalahan. Kerana hari ini, saudara, pihak polis telah pun menahan 2 lelaki tempatan di sekitar Selangor dan Pulau Pinang semalam untuk membantu siasatan berhubung hantaran di media sosial yang mengandungi kenyataan berbau ugutan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin. Ini sebab itu saya ingatkan saudara, boleh kita nak bercakap tetapi ada dia punya ketentuan yang tak boleh sembrono. Tapi kalau dah mengugut itu, maka pihak polis akan mengambil tindakan. Berhati-hati saudara. Memanglah dalam dunia tanpa sepadan, semua orang boleh bercakap, tapi bercakap pun ada tahap-tahapnya. Bukan sampai menggugut, saudara. Sebab itu, mengurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Mat Zain, lelaki pertama yang disyaki pemilik atau pengendali Facebook Naked Hikers Ventures. Dia berusia 51 tahun. Telah ditahan di kawasan Bandar Baru, Bangi, Selangor. Apa dapat? Hanya sekadar melampiaskan amarah ke? Tak tahulah apa dia tulis, saya pun tak baca, saudara. Tapi bila pihak polis melihat, kerana ingat, saudara, apa saja kegiatan kita dipantau oleh pihak berkuasa. MC-MC pun ada, ya saudara. Mereka akan melihat setiap kiriman kita. Kalau ia dilihat berbau ugutan dan sebagainya, anda tidak akan terlepas pandang. Tak pasal-pasal, duduklah 3-4 hari dalam lokap. Kenapa menempah suasana yang sebegitu, saudara? Sementara itu, lelaki kedua pula yang dipercayai pemilik atau pengendali akaun J-Gad Zru. Dia berusia 27 tahun, muda lagi saudara, anak muda, tapi telah ditahan di kawasan Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kerana siasatan dijalankan mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan atas kesalahan menakutkan secara jenayah dengan jalan perhubungan sembunyi nama. Saudara, walaupun anda menggunakan nama samaran dan sebagainya, pihak polis mereka pasti akan dapat
menjejak siapa anda. Jangan berselindung di sebalik nama itu, nama ini. Tidak, saudara. Pasti anda akan dapat diserkup oleh pihak polis. Sebab itu saya ingin mengingatkan teman-teman, berhati-hati. Apa untungnya kita? Marah boleh marah, saudara. Tapi jangan lampiaskan kemarahan itu sampai ke tahap menggugut. Saudara. Kerana menurut Datuk Syuhaili, kes kedua mereka disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atas kesalahan penggunaan kemudahan rangkaian dan lain-lain secara tidak wajar. Kes sekarang ni di peringkat siasatan. Bila siasatan, bermalamlah dalam lokap. Dan Polis Raja Malaysia menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. PDRM turut menasihati orang ramai agar menjadi pengguna media sosial yang bijak, yang cakna dan prihatin terhadap isu sensitif, terutama membabitkan kegentaran awam dan keselamatan negara. Saya ingin mengingatkan teman-teman, jangan duk gata-gata, duk main di media sosial, kadang-kadang suka-suka, kadang-kadang berduka. Dan jika anda marah, apa anda dapat? Kalau rasa tak bersetuju, tunggulah 5 tahun lagi. Musim pilihan raya, balonlah cukup-cukup. Berkempen lah. Tapi ugut itu, ugut ini, saya rasa ini satu benda yang tak baik, saudara. Dan kita juga jangan menjadi diri kita agen pada pihak-pihak tertentu. Tak pasal-pasal. Orang, saudara lihatlah sendiri. Saya tengok gambar, saudara, ataupun video. Bagaimana awak Perdana Menteri berbual dengan pemimpin-pemimpin daripada parti PAS, yang menjadi Menteri Besar Kelantan, Menteri Besar Terengganu, Menteri Besar Kedah, Perlis, yang tidak satu sehaluan dengan Kerajaan Perpaduan. Nampak mereka berbual mesra. Dan kita di bawah ni bergaduh buat apa? Apa kita dapat? Persoalannya, apa kita dapat dengan mengirimkan kiriman-kiriman, curitan-curitan yang mengeji, yang berbau fitnah. Sedangkan mereka di peringkat atasan eloknya minum kopi teh tarik dekat lounge di parlimen. Jadi kita yang di bawah ni penuh sangat. Apa hal, saudara? Sebab itu kadang-kadang saya agak ingin menarik perhatian saudara, kita harus belajar dari sejarah. Sebab saya juga menerima kiriman daripada Pak Long. Dia hantar pada saya hari ni, saya tengok, dia kata dia mendapat cerita daripada grup sahabat dia yang dia rasa mungkinlah boleh dijadikan renungan dan pengajaran. Ini tentang bagaimana dia berbual dengan kenalannya yang keluarganya asal susu galur adalah berasal dari Libya. Kerana dia merasakan bahawa dia bernasib baik dapat tinggal di negara ini dan bekerja di negara kita sebagai anggota yang profesional. Jadi katanya, Malaysia ni selalu terlalu kerap berdoa benda yang tak elok ketika mereka melampiaskan emosinya. Sebagai contoh katanya, bila kata susah, kata nak mati. Negara katanya macam-macam boleh cakap, negara nak muflis lah, negara huru-hara lah, rakyat kebulu, rakyat itu dan ini. Semua itu menggambarkan betapa teruknya suasana kepimpinan politik. Sedangkan katanya, itu semua tak sepatutnya dilahirkan. Bila kita bercakap, seolah itu doa. Jadi kemiskinan di negara anda sangat kecil. Jika kalau nak bercakap soal kemiskinan ataupun kesusahan warga negara kita ni, jika dibandingkan dengan rakyat di negara mereka, iaitu di Libya. Jadi janganlah selalu bercakap sebegitu. Sebab itu doa. Sebenci mana pun anda terhadap pemimpin, kita harus terima hakikat. Negara kita ini sangat makmur, saudara. Janganlah kita selalu sebutkan benda-benda yang tidak baik. Dan anda harus tahu pedihnya kalau apa yang anda cakap tu, apa yang anda lontarkan, itu menjadi realiti, saudara. Sekarang ini katanya, lihatlah dulu bagaimana negeri beliau, iaitu di Libya. Dulu makmur, kaya raya, malahan lebih baik dari segi kebajikan rakyat berbanding rakyat Malaysia dulu, saudara. Tapi kerana rakyatnya tidak bersyukur, mereka meruntuhkan negara sendiri kerana nafsu. Tulisannya dia kata sampai sekarang mereka berperang sama sendiri. Politik tak pernah stabil. Dan menurut sahabatnya tu katanya dia telah pun terputus hubungan dengan keluarganya. Apakah masih hidup ataupun mati, berada di Libya. Kerana banyak yang telah pun terkorban, terbunuh, kesan daripada perbalahan, pergaduhan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Jadi sebab itulah dia meminta supaya kita, rakyat kita ini bersyukurlah apa yang kita ada.
Benar, saudara. Tidak dapat dinafikan kalau kita melihat bagaimana dulu Libya kaya raya, saudara. Tapi sikap atau emosi yang mudah dipengaruhi oleh kuasa asing, akhirnya Gaddafi terbunuh, pemimpin dijatuhkan, kerajaan hancur. Hari ini Libya hancur lebur, saudara. Saya tengok gambar-gambar yang tersiar, kota raya Tripoli yang dulu pernah saya pergi, saudara. Cukup cantik negaranya, hari ini sudah hancur. Bagaimana berlaku di Palestin. Semua ini adalah kesan perbalahan kerana politik. Saya mengharapkan agar kita nak main politik pun biarlah berpada-pada. Tak payahlah terlalu pedor sangat, saudara. Semua orang tak betul. Jadi bila kita merasakan tak senang ataupun tak bersetuju, terus keluarkan maki hamun. Kemudian hantar dalam Facebook, hantar dalam kurungan WhatsApp. Akhirnya kadang-kadang terlajak, maka anda akan dipantau oleh pihak berkuasa. Tak pasal-pasal bermalam dalam lock-up, saudara. Itulah kerana sekarang ni katanya Muammar Gaddafi dulu tidak nafikan, ada juga buat silap. Tapi jasanya berpuluh kali ganda lebih baik daripada kesilapan dilakukan. Tapi rakyat tergamak untuk membunuhnya kerana hasutan dan nafsu. Kononnya kerana mahukan demokrasi. Kononnya untuk menegakkan demokrasi. Sampai sekarang tak nampak pun katanya demokrasi dan kebebasan di Libya. Jadikanlah ini sebagai panduan, sebagai tauladan kepada kita, saya. Kerana sekarang ni barulah orang Libya sedar. Tapi dah tak berguna lagi. Keadaan huru-hara, bom di sana, bom di sini. Apa nak jadi pada bumi Libya, bumi Tripoli yang dulu aman tentram. Jadi, sebaik-baiknya saudara, kita harus bersyukur. Jangan sesekali kita tak bersyukur dengan apa yang kita alami. Soal kita susah, kita pun taklah sesusah mana orang lain. Saudara, ini bumi tercinta, saudara. Saya sekadar hanya untuk, hari ini saya menerima satu tatapan sebelum saya bercakap tentang Gaza ni, saudara. Saya nampak ada satu kiriman sajak. Izinkan saya untuk membaca puisi kiriman saudara Abi daripada Bagan Tambang. Saya tengok, saya tetapi puisinya begitu menyentuh perasaan saya, saudara. Tajuk puisinya adalah Intifada di Telunjuk Tauhid. Ya, saudara, ini Abi minta keizinan untuk saya mendeklamasikan puisi anda dalam ruangan saya yang seketika ini, bagaimana anda menzahirkan isi hati anda terhadap keperitan dan kesukaran, pengalaman serta kehidupan warga di Palestin. Intifada di Telunjuk Tauhid. Darah dan air mata berbaur menjadi kisah duka yang tiada noktah, bergenang tiada tersejat. Di pipi-pipi munggil yang bergetar, tergigil oleh gegaran halilintar Yahudi, dicambuk rakus gegar motar, diinjak-injak manusia berhati iblis syaitan, petualang laknat bumi Palestin. Dan kamu tetap bangkit, masih mimpikan syuhadah, rindu akan syurga, tidak terpadam di kamus hati, kalimah tauhid terpasak bersama telunjukmu yang bersepai, walaupun tubuhmu hancur oleh fosforus, jasadmu berkecai oleh mortar dan roket. Kamu masih menukil senyum, intifadah jiwa ragamu kental, berbau dalam tauhid iman, menjadi wangi semerbak haruman, impian pejuang ke syurga, ke alam baka. Teruskanlah perjuangan, duhai teman-teman, dalam intifadah di Palestin. Terima kasih, saudara Abi. Saya harap kita dapat menghayati. Ini pandangan penyair, saudara. Walaupun dia tak berada di sana, tapi dia menulis, melukirkan apa yang berlaku di sana, saudara. Dan hari ini, saudara, saya melihat bagaimana hampir 10,000 orang bergerak hari ini daripada bangunan KLCC menuju ke kedutaan Amerika dalam unjuk rasa, dalam solidariti warga Kota Raya Kuala Lumpur, warga Malaysia yang mahukan agar negara Amerika, agar dutanya memahami isi hati rakyat kita yang kita benci dengan tindakan Zionis di Gaza, yang melakukan ledakan bom saban hari, saban waktu, menghapuskan warga di Gaza, saudara. Dan saya melihat bukan hanya Kuala Lumpur, saudara. Saya haraplah kedutaan Amerika juga, negara Amerika, pemimpin-pemimpinnya dapat melihat
bahawa kecaman demi kecaman dilakukan oleh warga dunia terhadap kedegilan Amerika untuk meminta Israel supaya menghentikan serangan terhadap warga di Gaza, saudara. Saya melihat bagaimana di Honolulu, bagaimana di Tokyo, di Korea, di Perancis, di London, di Amerika sendiri, saudara. Begitu juga di seluruh kota, saudara, seluruh kota dipenuhi oleh ribuan manusia yang menzahirkan unjuk rasa mereka, rasa tidak senang dan solidariti dunia terhadap kekejaman Zionis, Israel yang tidak langsung ada aksan terhadap warga Gaza, saudara. Itu keadaannya. Dunia hari ini mengutuk sehabis-habisan. Saya tak nampak kecuali di Israel lah, saudara. Tapi semua di China, di Korea, di Jepun, saudara. Malahan Indonesia, kalau saya tengok, lihat gambar di Indonesia, wow, memang beratus ribu orang bergerak, saudara. Malahan, saudara, hari ini, saudara, saya mendengar ucapan Menteri Luar Indonesia, iaitu Ibu Retno Marsudi. Waktu beliau berucap selaku Menteri Luar Indonesia di Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu, beliau menekankan, saya datang beribu kilometer jauhnya dari Indonesia untuk menyampaikan isi hati rakyat Indonesia. Kami benci kepada ketulian. Artinya pihak-pihak di Bangsa-Bangsa Bersatu yang dilihat seperti membutakan mata, memekakkan telinga, bagaimana jeritan, tangis anak-anak Palestin yang dizalimi oleh Zionis, sedangkan Bangsa-Bangsa Bersatu dilihat seolah gagal untuk menghentikan kekejaman tersebut. Saya amat menghormati kenyataan Ibu Retno Marsudi, seorang wanita berjiwa kental, melontarkan pandangannya di Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu. Saudara boleh tatap juga berita-berita itu. Saya dengar, saya terkesima, saudara. Hebat Ibu Retno Marsudi. Sebab dia kata, berapa nyawa lagi yang mau diragut? Berapa banyak anak-anak yang tidak berdosa mau dikorbankan? Indonesia bersama dunia yang lain menuntut agar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya mematikan keamanan sejagat, terutama di Gaza. Menuntut supaya mematikan segera dan menuntut keamanan sejagat, mematikan kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap warga Gaza. Saya rasa bangga, saudara. Walaupun beliau sebagai Menteri Luar Indonesia, negara jiran kita, tapi beliau sebagai wanita, Menteri Luar kita, Menteri Luar kita Dr. Zamri Abdul Kadir. Tapi kelantangannya berucap, itu mengimbau saya kehebatan, kelantangan Bung Karno satu ketika dahulu, saudara. Baik, saudara, kita dengar apa yang berlaku di Gaza sekarang ni, saudara. Kerana nampak gayanya di semenanjung Gaza, pertempuran semakin teruk. Laporan saya terima, saudara, awal pagi tadi, tentera Israel meluaskan operasinya, operasi darat, dan memutuskan komunikasi ke wilayah Palestin. Saudara, walaupun Hamas berikrar untuk berjuang, namun ledakan bom selama ini dilontarkan melalui pesawat. Tapi hari ini, sejak dari semalam kemarin, bahawa tentera Zionis telah pun masuk ke kawasan Gaza dengan menggunakan kereta kebal, meledakkan bom-bom yang disasarkan ke hospital, ke sekolah, ke rumah-rumah penginapan orang biasa. Jadi hancur. Gaza hancur, saudara. Menurut laporannya, lebih 8,000 sudah pun terkorban. Dan mereka akan terus menerima kenyataan daripada kelantangan, kebiadapan pemimpin-pemimpin Zionis. Apabila penasihat Perdana Menteri Israel, Mark Regev, dia dengan bangganya, saudara, dengan angkuhnya, dia mengatakan bahawa ini tidak balas terhadap Hamas. Dan mereka akan terus menerima serangan ketenteraan daripada rejim kami. Sehinggalah jentera-tentera mereka musnah sama sekali. Begitulah mereka. Kehendak daripada Zionis ni mau menghapuskan sama sekali, saya. Jadi tentera udara Israel saat ini sedang melakukan serangan meluas ke atas terowong yang digali oleh Hamas untuk tempat persembunyian. Tidak dipeduli, tidak dihiraukan. Reuters melaporkan mereka saat ini gagal untuk mengesahkan kedudukan di Hospital Al-Shifa. Tapi dikabarkan Hospital Al-Shifa juga sudah pun dibom oleh tentera Zionis.
Begitu juga penyediaan telekomunikasi memang tak ada. Jadi hubungan terputus. Menurut Medicines Sans Frontier ataupun Doktor Tanpa Sepadan, dia menjelaskan bahawa mereka gagal mengubi teman-temannya yang sedang membuat rawatan, memberi bantuan kepada warga Gaza. Tak dapat dihubungi. Apakah untung nasib mereka masih hidup ataupun mati? Saudara, itu yang berlaku di sana, saudara. Kanak-kanak bergelempangan, mayat-mayat bergelempangan. Dan saya melihat, saudara, nampak gayanya Israel masih lagi berdegil dan tidak memperdulikan walaupun ada undian dilakukan di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mahu menggesa agar Israel menghentikan serangan, tapi Israel langsung tidak memperdulikan gesaan dunia, saudara. Keadaan, saudara, mengakibatkan di Bangsa-Bangsa Bersatu berbalah-balah, saudara. Tapi itulah keadaannya apabila macam di New York, Amerika masih lagi nak menggunakan vetonya dan melihat simpatinya kepada tentera Zionis, bukan kepada warga Palestin yang dizalimi. Sebab itu dari Brasilia, saudara, Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, akhirnya dia membuat tuduhan. Dia kata dia menuduh bahawa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebenarnya mahu menghapuskan semenanjung Gaza. Jadi menurut Lula da Silva, dia menyifatkan situasi di Asia Barat sebagai sangat kritikal dan mendesak supaya kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ditamatkan. Apa yang jelas katanya adalah kegilaan Perdana Menteri Israel untuk menghapuskan semenanjung Gaza dengan melupakan ia bukan saja dihuni oleh anggota Hamas. Kawasan itu juga didiami oleh wanita dan kanak-kanak yang menjadi mangsa peperangan. Sebab itu, di Silva turut mempertahankan pendirian Brazil. Brazil tetap dengan pendiriannya mendesak agar gencatan senjata dikuatkuasakan bagi membenarkan akses bantuan ke Gaza. Cadangan Brazil katanya adalah untuk gencatan senjata antara Israel dan Hamas bagi membenarkan kemasukan bantuan ke Gaza. Tapi semua itu ditolak. Dia kecewa sangat. Ialah satu pembohongan yang dilakukan oleh tentera Israel. Ia telah pun diveto kerana kegilaan kuasa veto yang diberikan kepada 5 negara anggota Majlis Keselamatan Negara yang secara radikalnya beliau menentang bagaimana mereka tidak mahu menamatkan keadaan di Gaza. Itulah sedikit pandangan yang saya dapat apa yang berlaku di Gaza. Bersamalah kita berdoa, saudara. Hari ini rakyat kita telah pun berhimpun menghantarkan bantahan ke Amerika. Kedegilan Israel bukan perkara baru, saudara. Kita pandangan Saudara Abdul Halim Majid. Kedegilan Israel bukan perkara baru sebab mereka tahu mereka mendapat endorsement kuasa besar. Itu keadaannya. Akhirnya, saudara, bila mereka merasakan bahawa mereka dibantu atau ada tulang belakangnya, maka negara-negara Arab yang tidak bersatu. Saudara Nur Hayati, terima kasih hadir dari Kelantan. Itu gambaran di Gaza. Bersamalah kita berdoa, saudara, agar Allah SWT segeralah menurunkan laknatnya kepada kekejaman Zionis Israel, saudara. Kita cuma boleh berdoa, saudara. Dari jauh kita berdoa, insya-Allah. Dan begitu juga apabila doa orang yang dizalimi di bumi Gaza itu segera akan dilakukan. Sama-sama kita tunggu, saudara. Baik, saudara. Balik ke negara kita, hari ini saya melihat bagaimana sebuah pertubuhan, iaitu pertubuhan Ikatan Wanita Antarabangsa bagi Institusi Keluarga dan Pendidikan Berkualiti, itu WAFIK. Itu Profesor Dr. Rafidah Hanim Mokhtar dan naib presidennya Fatihah Iliani Jamhari mula menghantar bantahan atas tindakan ahli Parlimen Langkawi Datuk Muhammad Syamil Abdullah yang katanya secara terbuka mengeluarkan kata-kata berbau seksis ketika perbahasan Belanjawan 2024 Khamis lalu. Itulah, saudara, bukan boleh mudah bercakap dekat Parlimen sembrono, saudara. Jadi katanya tindakan boleh diambil bahawa ini juga boleh dianggap sebagai gangguan seksual yang telah pun diubah aktanya sekarang ni perlu dilaksanakan. Jadi sekarang ni mustahil lah menurut pertubuhan WAFIK. Dia kata agak mustahil kedaulatan undang-undang tidak dapat dilaksanakan di bangunan parlimen apabila ahli parlimen menularkan kata-kata yang berbau seksis kepada wanita. Sebenarnya, saudara, saya melihat memang
minggu lepas, sepanjang minggu lalu, memang menjelekkan. Sikap ahli parlimen, saya tak kisahlah siapa pun, saudara, tapi agak jelek, saudara. Waktu yang disediakan untuk mereka berbahas, bercakap soal rakyat, dipersia-siakan, saudara. Disia-siakan. Wang yang mereka terima sebagai allowance untuk datang menghadiri mesyuarat di parlimen, RM500. Macam saya katakan, mereka datang kereta, tambang kereta dibayar. Kalau datang daripada Sabah, Sarawak, ataupun daripada Kedah, Kelantan, Johor, boleh naik kapal terbang. Tiket kapal terbang ditanggung oleh kerajaan. Bila ditanggung oleh kerajaan, artinya daripada wang rakyat. Ada allowance, duduk di hotel. Tapi apa yang jadi, saudara? Amat menjengkelkan, saudara. Bila isunya, ada pula cerita macam mana wakil rakyat nak kahwin lebih daripada satu. Apakah itu ada kepentingan rakyat? Adakah itu kualitinya ahli-ahli parlimen untuk berucap di parlimen? Ya, saudara. Bagaimana juga cerita bagaimana isu tentang bawa peranti, bawa handphone. Ni sebab saya orang muda nak dengar saya bercakap. Sedangkan parlimen sudah ada dia punya siaran secara langsung. Dan berbalahlah, saudara. Berbalahnya saya lihatlah, saya kesian juga apabila timbalan speaker Alice, bila jadi timbalannya macam-macam berlaku. Mulalah bergaduh itu, bergaduh ini. Begitu juga apabila orang ada ahli-ahli parlimen yang bertanya bagaimana hutang yang masih belum dijelaskan oleh sebuah parti politik itu. Bangun pula parti sebut. Saya merasa sakit hati. Sakit hati ni, dia kata, sebab orang tuntut, saya dah bagi penjelasan. Tapi saya nampak gayanya timbalan speaker baik juga, dia kata. Tak apalah. Kalau yang Muhammad sakit hati, pergi hospital lah, buat rawatan. Kena sebiji, saudara. Begitu juga apabila ahli arau. Saya ni pening kepala lah. Dengan Nurul Langat ni. So, jadi kata speaker, saya pun pening kepala juga kalau pegangan anda macam ini. Dan akhirnya, menurut timbalan speaker Datuk Ramli, bila melihat kebejatan yang berlaku di parlimen, sepanjang minggu lepas, saudara, terkeluar kenyataan. Dia kata ini sidang parlimen ke Pasar Borong. Ini cerita sahaja. Kita rasa kecewa lah apabila ahli-ahli parlimen yang dihantar oleh rakyat. Lalu Muhammad kata, minta maaf lah, kita tak elok mengata. Tapi bosan lah, sebab bukan muka je jelek. Tapi percakapan mereka persupa muka. Saudara Abdul Halim Majid, dia kata, minta maaf, dia kata, kita tak elok mengata. Tapi kita bosan. Sebab bukan muka saya jelek, tapi percakapan mereka perserupa muka. Huduh. Memang begitu, saudara. Agak menjengkelkan. Sepatutnya, waktu itu mereka bercakap, berbicara, menambah baik kalau cadangan daripada Yang Amat Perdana Menteri dalam pembentangan bajetnya. Contoh, saya katakan, kalaulah bercakap soal Kementerian Pendidikan, boleh kritik. Yang Amat Perdana Menteri memberi peruntukan yang tinggi kepada Kementerian Pendidikan. Kita nak tahu satu persatu. Telahkah dihalusi tentang asrama penuh, bagaimana beasiswa anak-anak kita, bagaimana tentang buku, macam mana guru-guru yang tak cukup, macam mana sekolah yang tak dapat dibuka. Itu sepatutnya diutarakan. Bukan cerita saya gini-gini, nak kahwin lebih. Ataupun ada pula lagi minta bantuan kerajaan untuk saya bagi derma, bagi mahu kahwin, dia mahu mati. Itu bukan urusan kerajaan. Itu urusan anda dengan pengundi anda. Jadi saya melihatlah cerita saya tak tahulah, tak ada kualiti. Saya haraplah untuk pilihan raya akan datang, rakyat dapat mengukur. Itu yang saya katakan selama ini. Kita minta supaya mereka sebelum membuat keputusan memilih seseorang calon itu, hayati dulu kemampuan dia. Sejauh mana dia berkemampuan untuk berjuang untuk rakyat, saudara. Kita menghantar mereka ke parlimen bukan suka-suka. Bukan untuk minum teh tarik dengan Perdana Menteri. Bukan huah-huah dekat launch. Tapi kita hantar mereka untuk berjuang. Saudara Razali Kasim dia kata arau tu kalau tak datang lagi baik. Betul, saudara. Kalau sekadar ni. Tapi saya melihat mereka hanya bangun untuk bercakap setakat apa pun tak ada. Tak ada pengisian. Amat mengecewakan. Saya haraplah dalam minggu depan ni bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri-Menteri akan mula mengulas tentang apa yang disuarakan, memberi jawapan dan sebagainya, saya mengharapkan ada sesuatu yang betul, saudara. Saudara Ramzozo, tapi saya tak sanggup berbongkil. Saudara Kumar Kamil kata, ada ke perempuan nak dimadukan oleh wakil rakyat? Tak tahulah saya. Itulah bila kualiti wakil rakyat yang kita ada. Letih, saya. Letih dan sungguh menjelekkan. Saya mengharapkan bangun pagi-pagi, kita dengar
perbahasan di parlimen, apakah disantuni masalah rakyat? Itu keadaannya, saudara. Tak tahulah. Tak ada kualiti, saya minta maaf lah. Baik, saudara. Kita masuk dalam segmen prelude Kongres Bumiputera. Ini paling penting, saudara. Yang wakil rakyat tu sudah-sudahlah. Akan datang, kita tahulah mengajar mereka. Saya haraplah kita rekod satu-satu mereka ni. Bila sampai waktunya, mereka menagih undi daripada kita. Waktu itulah rakyat harus mengajar mereka. Mereka sedar diri ke tak sedar diri ku, biarkanlah. Saudara, nak kita kata lebih-lebih pun salah nanti, saudara. Jangan pula kita buat kiriman, kita maki hamun. Salah. Kita tunggu. Kita simpan, jadikan itu dendam rakyat terhadap ahli-ahli parlimen yang tidak berjuang untuk rakyat. Yang bercakap yang bukan-bukan, yang menggunakan pentas parlimen itu hanya sekadar nak bercakap tapi tak ada pengisian. Kita harus berjuang untuk rakyat, demi rakyat. Itu yang paling penting, saudara. Saudara. Tak tahulah, saudara. Dia orang nak tebuk atap ke tak tebuk atap kemudian. Saudara, baik. Kita masuk prelude tentang Kongres Ekonomi Bumiputera. Sebagaimana saya katakan, bahawa dalam mesyuarat veteran UMNO wilayah, kita menuntut ada beberapa isu. Semalam sudah bercakap tentang bagaimana Pernas Edar yang diwujudkan oleh era Yang Mulia Tengku Razili Hamzah. Tapi Pernas Edar sudah hilang dari radar. Dan kita harap supaya Pernas Edar ini dapat diwujudkan kembali. Saudara jangan lupa dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan diadakan bulan Januari nanti, saya haraplah peserta-peserta yang menghadiri dapat mengutarakan persoalan ini. Dan pimpinan kerajaan dapat mengambil ini sebagai ketetapan. Jangan lupa Kongres 1964-65 kita dapat mewujudkan MARA. Dan kita mengharapkan agar melalui Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan diadakan bulan Januari nanti, saudara, paling tidak hendaklah diwujudkan kembali Pernas Edar. Ini yang paling penting, saya, supaya rantai-rantai bekalan makanan, segala penghasilan rakyat luar bandar itu dapat dipasarkan. Kebetulan pengurusi kepada Kongres Ekonomi ini adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, dan beliau juga adalah Menteri Pembangunan Luar Bandar. Jadi penghasilan luar bandar itu dapat dihasilkan dan menjamin pasaran untuk produk-produk yang dihasilkan oleh warga luar bandar. Itu yang paling penting, saudara. Kemudian saya melihat juga di wilayah persekutuan. Ini yang dapatan saya, dapatan kami, kita mengharapkan agar kerajaan dapat memikirkan. Saat ini kita tak ada menteri wilayah. Walaupun kementerian tu ada, tapi menteri tak ada. Sekarang ni yang semua tu duduk di bawah Perdana Menteri. Tapi kita menuntut agar diwujudkan kembali kementerian wilayah dan mesti ada. Ini yang paling penting, saya. Mesti ada dia panggil lembaga penasihat ataupun majlis penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan kita juga menuntut diadakan majlis penasihat ataupun lembaga penasihat di tiap-tiap Dewan Bandaraya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Petaling Jaya, Dewan Bandaraya Ipoh, Dewan Bandaraya Johor Bahru. Mesti diwujudkan penasihat, lembaga penasihat yang terdiri dari kalangan pemimpin-pemimpin masyarakat pelbagai kaum. Dan pengurusinya tidak boleh datang daripada Datuk Bandar. Sekarang ni ada majlis penasihat, tak silap saya, atau lembaga atau penasihat wilayah persekutuan, katanya pengurusinya Datuk Bandar. Kalau Datuk Bandar jadi pengurusi, dia sendiri mentadbir Dewan Bandaraya, apa yang dapat dilihat? Saya. Tapi kalau orang luar ataupun warga ini yang bukan di kalangan kaki tangan Dewan Bandaraya, maka banyaklah pandangan-pandangan, buah fikiran dapat disalurkan. Jadi majlis penasihat bandaraya ini tugasnya adalah untuk menasihat. Dia tidak boleh terdiri dari kalangan ahli politik saya. Ini kalau macam di Kuala Lumpur, tak silap saya lah, ahli majlis penasihat bandaraya ni ketua-ketua bahagian. Ini masalah, saudara. Kadang-kadang mereka maklum sajalah bila ada kepentingan. Ini masalah dia. Dan kita mengharapkan kali ini agar bukanlah orang politik, mesti daripada pemimpin-pemimpin masyarakat berbilang kaum. Saudara Rafi Kelapa Muda, dia kata tuan penasihat 2% tetap bagi. Itu keadaan sebab saya melihat bahawa kalaulah lembaga penasihat itu
terdiri daripada orang-orang tertentu dan dipengusikan oleh Datuk Bandar itu sendiri. Bila masanya nak mendapat pandangan, buah fikiran yang terbaik. Saudara Zanurin Hassan kena pada pembangkang, kau kata macam-macam, habis MP kerajaan tu bagus sangat ke? Kena ingat, UMNO hanya menumpang saja. Saudara Zanurin, kita sedar diri. Saya sedar diri bahawa kami UMNO, kita tahu. Saudara, tapi kita memberi pandangan, beri kritikan. Saudara Zanurin Hassan itu ulas sikit bab himpunan Madanon ala Kayangan dekat himpunan rakyat hari ini. Saya melihat bahawa himpunan itu bagi saya, kalau itu lestari untuk mewujudkan unjuk rasa kita terhadap Palestin, itu saja saja, lebih dari tak ada. Saya tak mau mengulas tentang apa kenyataan-kenyataan yang dilontarkan. Tidak berhasab untuk saya melaga-lagakan, kerana himpunan hari ini yang diadakan di KLCC bergerak pergi ke Kedutaan Amerika itu, kabarnya dianjurkan oleh Pergerakan Pemuda PAS. Jadi kita bersetuju, sebab saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Yang baik kita kena sokong. Tapi kalau mau dijadikan rally itu ataupun unjuk rasa itu sebagai lestari politik, kita tak setujulah, saudara. Kita tidak mahu tentang isu Palestin ini dijadikan isu politik. Dia perlu menjadikan isu kesamaan kita. Jadi berbalik pada kisah tentang bagaimana kita menuntut UMNO veteran wilayah. Veteran UMNO bila persekutuan minta supaya lembaga penasihat ataupun majlis penasihat Dewan Bandaraya di tiap-tiap bandaraya mesti diwujudkan dan mestilah terdiri di kalangan pemimpin-pemimpin masyarakat dari perbilang kaum, dari perbilang lapisan yang bukan hanya hanya pada kakitan kerajaan, dan ia hendaklah dipengusikan oleh seseorang yang berwibawa. Itu yang paling penting saya, supaya kritikan, pandangan itu bukanlah berupa kadang-kadang kalau Datuk Bandar sendiri yang jadi pengusinya, itu yang menjadi macam mana di Johor Bahru, saudara. Siapa bagi pandangan? Apabila kawasan Pasir Gudang, saudara, dijadikan bahawa rumah-rumah yang di Pasir Gudang itu, kalau kereta, pemilik rumah tu ada 2 kereta, kalau dia letak kereta dalam, kalau kereta di luar, dia kena bayar parking. Kalau tidak, kena saman. Jadi, tidak ada pemikiran kedua. Tapi kalau ada lembaga penasihat menyatakan, ini pandangan rakyat, baru itulah pandangan saya. Saudara Azminuddin, anda juga perlu ingat, PN tu bukan kerajaan, tapi pembangkang. Saya tak mau bergaduh lah, saudara. Saudara Azminuddin, jangan bergaduh. Saya merasakan bahawa sekarang ini, terimalah hakikat. Saat ini, negara dipimpin oleh kerajaan perpaduan. Dalam kerajaan perpaduan itu, ada 17 parti-parti politik. Saya di sebelah sana, belah pembangkang, ada 4 parti politik dalam Perikatan Nasional. Berbeza dengan kerajaan perpaduan hari ini, ada 17, saudara. Bayangkanlah 17 dengan 4, iaitu PAS, Gerakan, apa lagi, satu lagi, tak tahu, 3. Sedangkan untuk kerajaan perpaduan, UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional pun ada 4 parti, saudara. Iaitu UMNO, MCA, MIC dan PBRS. Ada 4 parti. Dalam amanah Pakatan Harapan pula, dia ada parti DAP, ada parti ke PKR, ada parti Amanah, apa lagi parti dia? Sarawak. Yang bersama dalam kerajaan Madani ini, saudara. Jadi bagi saya lagi ertinya kedudukan lebih kukuh lagi. Sebagaimana saya katakan semalam, saudara, memang ada usaha. Katanya ada usaha. Saya sebenarnya tak kesempatan nak cerita ni. Saya melihat ada bagaimana yang dilaporkan oleh Malaysia TV Malaysia Now, kononnya akan ada serangan hendap. Kononnya. Tapi sejauh mana benar tak benar saya tak tahulah. Apabila saja pengundian untuk bajet nanti, kalangan ahli-ahli parlimen yang tak mau menyokong. Bagi saya itu bukan memerlukan 2/3. Majoriti pun cukup. Sekarang ini ada 147. Kalaulah boleh dibeli sana sini pun, saya rasa kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim masih lagi mampu untuk mengumpul sekurang-kurangnya 120, 130 undian untuk menyokong bajet. Saya tahu kalaulah bajet itu ditolak, maka dengan sendirinya seolah-olah menolak kerajaan.
Dan ekoran itu kononnya ada pula nak bawa usul-usul tak percaya dan sebagainya. Jadi saya nak bertanya, berapa kali nak buat tabung atap ni? Berapa kali nak buat kita mengocakkan suasana politik? Sepatutnya kita sama-sama mententeramkan suasana politik. Macam mana saya bacakan tadi, pandangan kawan-kawan kita, apa yang berlaku di Libya, cukup-cukup lah. Paling-paling tidak pun kita, negara kita masih makmur, saudara. Masih lagi kita boleh makan. Masih ada lagi kerajaan bagi bantuan. Bukan tak ada langsung, saudara. Paling-paling tidak pun, tunggulah dulu dalam keadaan ekonomi yang sedang dipacu. Bersabarlah. Jadi, tapi kerana politik, politik kepartian, menyokong orang tertentu. Anda sokong tu, sokong siapa? Saya tak nak memuji menjela-jela kepimpinan Datuk Seri Ibrahim. Tapi bagi saya, siapakah yang ada untuk menggantikan beliau kalau kita rasa beliau tak sesuai untuk jadi Perdana Menteri? Siapa? Dan kerajaannya bagaimana? Sila kemukakan. Tak ada masalah bagi saya soal itu. Tetapi janganlah kita mengikut hati dan perasaan. Akhirnya, saudara, bila kita mengambil sikap begitu, bila keadaan politik yang tidak stabil, suasana negara kita ini yang terkesanlah rakyat. Jangan kita mengambil keputusan yang akhirnya merosakkan rakyat. Anda kalau sebagai ahli politik, anda bukanlah ahli politik yang bertanggungjawab sekiranya anda sanggup mendera rakyat. Kita bicara lagi malam besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.